Sejarah KSSM tingkatan 4, Bab 8 Pilihan Raya. Subtopik 8.3 Penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan MPP. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Hari ini kita akan belajar subtopik 8.3 Penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan MPP. Cikgu harap pada akhir pembelajaran murid-murid dapat yang pertama menjelaskan penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan MPP. Yang kedua, membezakan penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan 1948 dan Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Dan yang ketiga, menyenarai kepentingan perkongsian kuasa dalam kalangan masyarakat berbilang kaum. Baiklah murid-murid, mari kita lihat penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan. Kesan kemenangan Parti Perikatan dalam pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Negara kita melalui satu perkembangan baharu dalam sejarah demokrasi negara. Berikutan kemenangan besar dalam pilihan raya Persekutuan Tanah Melayu 1955, Parti Perikatan membentuk Kerajaan Persekutuan. Tengku Abdul Rahman dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama. Majlis Perundangan Persekutuan yang berperanan menggubal Undang-Undang Pentadbiran pada peringkat Persekutuan Tanah Melayu turut mengalami perubahan dari segi bilangan keanggotaannya. Murid-murid, mari kita lihat perbandingan antara Majlis Perundangan Persekutuan 1948 dengan Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Majlis Perundangan Persekutuan 1948. Majlis Perundangan Persekutuan pada tahun 1948 terdiri daripada Wakil Peringkat Pentadbiran Pusat, Majlis Negeri, Anggota Kerajaan Pusat dan ahli tidak rasmi seperti yang berikut. Murid-murid tengok dalam jadual komposisi ahli MPP pada tahun 1948, 52 orang ahli. Keanggotaannya ialah ahli tidak rasmi yang dilantik dalam kalangan masyarakat tertentu. Yang kedua, 3 orang ex officio iaitu Ketua Setiausaha Kerajaan, Setiausaha Kewangan dan Peguam Besar Persekutuan. 9 orang residen. Keanggotaannya ialah residen British mewakili 9 buah majlis negeri. 2 orang wakil negeri-negeri selat iaitu Pulau Pinang dan Melaka. 11 orang ahli rasmi dalam kalangan pegawai pentadbiran kerajaan. Jadi, komposisi ahli Majlis Perundangan Persekutuan 1948 ialah seramai 77 orang. Seterusnya, kita lihat pula Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Selepas pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955, beberapa perubahan berlaku secara berperingkat di negara kita. Baiklah kita lihat komposisi ahli MPP 1955. 52 orang, keanggotaannya ialah ahli yang dipilih melalui pilihan raya. 35 orang ahli lantikan mewakili kumpulan yang berkepentingan seperti keusahawanan, perlombongan, perindustrian dan juga pertanian. 11 orang menteri besar mewakili negeri dan 2 orang wakil negeri-negeri selat iaitu Pulau Pinang dan Melaka.
Jadi jumlah komposisi ahli MPP 1955 ialah 100 orang. Seterusnya murid-murid, kita lihat kesan penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan. Yang pertama, kerajaan diketuai oleh Tengku Abdul Rahman sebagai Ketua Menteri dan akan mengambil alih tugas pentadbiran Tanah Melayu daripada Pesuruhjaya Tinggi British. Yang kedua, proses pertukaran dan pembaharuan berlaku secara berperingkat dan mengambil masa. Pesuruhjaya Tinggi British masih memegang tampuk kepimpinan peringkat atasan yang menentukan hala tuju negara. Kesan ketiga, kuasa pegawai British kini beransur-ansur dipindahkan kepada rakyat tempatan. Namun begitu, masih terdapat pegawai British yang berperanan sebagai penyelia atau penasihat bidang keselamatan. Sesudah itu juga sistem ahli dimansuhkan. Dan yang keempat, kesan penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan ialah keanggotaan MPP menyaksikan perkembangan penting amalan pentadbiran demokrasi di negara kita. Keadaan ini menggambarkan kejayaan kerajaan persekutuan yang dibentuk dan dipimpin oleh rakyat tempatan manakala ahlinya dipilih oleh rakyat. Murid-murid, itu sahaja tentang penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan. Apa yang kita dapat pelajari hari ini ialah pembentukan Majlis Perundangan Persekutuan ini telah menunjukkan yang pertama, rakyat tempatan mula memainkan peranan penting dalam pentadbiran, dan yang kedua, wujudnya kompromi melalui perkongsian kuasa antara kaum bagi mencapai kemerdekaan. Murid-murid semua, selepas murid-murid faham tentang penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan, cikgu harap murid-murid akan melakukan tugasan ini ya, soalan struktur. Yang pertama, pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955 telah berlalu. Berikutan itu, tertubuhnya Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Soalan A. Nyatakan bilangan keanggotaan Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Yang ke B. Jelaskan kesan penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan 1955 terhadap negara kita. Dan soalan C. Ini adalah hari yang amat penting dalam sejarah majlis ini. Pilihan raya persekutuan yang baru diadakan kini sudah menjadi sejarah. Petikan ucapan Tengku Abdul Rahman. Mengapakah Tengku Abdul Rahman menganggap pembukaan Majlis Perundangan Persekutuan sebagai hari yang amat penting? Jadi, cikgu harap selepas ini, murid akan cuba menjawab soalan ini. Murid boleh rujuk muka surat 204 dan 205. Baiklah, itu sahaja pelajaran kita hari ini. Kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Usaha Tangga Kejayaan.